Maksud hakim ialah khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau peletakan. Dalam fiqh, istilah hakim mempunyai makna sama dengan istilah qadi. Ulama usul bersepakat bahawa sumber atau pencipta hakiki hukum syariat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah, adakah hukum yang ditetapkan oleh Allah Taala hanya diketahui dengan wahyu dan kedatangan Rasulullah, atau akan mempunyai keupayaan untuk menentukan dalam syariat. Perbezaan ini berpunca daripada pandangan yang berbeza tentang fungsi akal dalam mengetahui perkara baik dan buruk. Pendapat yang pertama, golongan Maturidiyah membahagi sesuatu perbuatan itu kepada hasan li zatihi, qabih li zatihi, dan sesuatu yang ada di antara keduanya ini bergantung kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Asy'ariyah pula berpendapat bahawa tidak ada yang baik atau buruk. Baik buruk sesuatu itu adalah sifat yang datang kemudian kerana ia tidak penting. Yang terakhir, golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa perbuatan dapat dibahagi kepada dua kategori, iaitu perbuatan yang sifat baik atau buruknya bersifat penting, iaitu hasan li zatihi dan qabih li zatihi. Dan yang kedua, perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal terhadap nilai baik dan buruknya, seperti ibadah dan cara-caranya. Fihi wa ma ta'allaqu bihi khitab syar'i, iaitu perkara yang berkait dengan khitab syarak. Wa huwa la yakunu illa fi'lan idza kana khitab syar'i hukuman taklifiyyan. Tak akan berlaku kecuali perbuatan yang mana khitab syarak itu hukum taklifi, yang mana kita tahu hukum taklifi itu berkait dengan perbuatan mukallaf. Amma fi hukmu wad'i faqad yakunu fi'lan lil mukallaf. Kadang-kadang mahkum fihi pada hukum wad'i itu ialah perbuatan bagi mukallaf. Waqad la yakunu fi'lan lahu walakin yarji ila fi'lihi. Selain itu juga mahkum fihi pada hukum wad'i bukan dari perbuatan mukallaf, tetapi sesuatu yang kembali kepada perbuatan itu. Wal mahkum fihi yusamma aidan bil mahkum bihi. Contoh ayat Quran mengenai mahkum fihi. Mabahis awal syarat mahkum fihi yashtaritu fi fi'lu hatta yasihu taklif bihi. Disyaratkan pada perbuatan itu agar sah taklifnya dikenakan dengan beberapa perkara. Yang pertama, perbuatan tersebut harus diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan sempurna sehingga dia boleh mengetahui tujuan dan pelaksanaan yang dituntut kepadanya. Kedua, perbuatan yang dibebani tersebut haruslah berada dalam kemampuan mukallaf. Hak al-abdu iaitu hak hamba. Hak hamba merupakan kepentingan atau faedah peribadi bagi sesuatu individu. Tambahan, ini juga dapat dikaitkan dengan hak kewangan individu tersebut. Sebagai contoh yang lazim, pembayaran hutang dalam bentuk wang atau seumpama dengannya. Kemudian, ini juga dapat menjamin ganti rugi yang dialami oleh individu itu. Jelas sangat, individu mempunyai hak untuk menghapuskan haknya atau apa sahaja yang ingin dilakukan olehnya. Syak minal al-a'mal. Gerak kerja perlu untuk dilakukan dalam sesuatu perkara, tetapi adakah kerja yang dilakukan itu sukar? Secara amnya, setiap tugasan bukanlah tanpa kesusahan, kerana kesusahan adalah perkara biasa dalam tugasan. Tapi jika kesusahan biasa boleh ditanggung oleh manusia, jadi kita tidak perlu endahkannya. Tetapi ada juga kesusahan yang luar kawalan kita dan tidak dapat ditanggung oleh manusia, melainkan dengan cara yang tertentu. Jadi jangan pernah merasakan setiap tugasan adalah sukar, malah kita perlu berusaha sehingga berjaya. Perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum hakam syariat. Tujuannya adalah maslahat umum atau khusus. Jika tujuannya adalah maslahat masyarakat yang bersifat umum, maka perbuatan tersebut merupakan hak Allah. Namun, jika tujuannya adalah maslahat khusus, maka perbuatannya adalah hak hamba. Terkadang, dalam satu perbuatan boleh bergabung hak Allah dan hak hamba. Hak Allah terbahagi kepada 8. Yang pertama, ibadat mahdah seperti iman dan solat. Yang kedua, ibadat yang mengandungi perbelanjaan seperti zakat fitrah. Yang ketiga, ad-daraib, iaitu cukai tanah yang diusahakan. Yang keempat, cukai atau pajakan. Yang kelima, hukuman dalam bentuk jenayah. Yang keenam, hukuman yang terhad. Contohnya, membunuh ahli waris yang sepatutnya mendapat harta pusaka. Yang ketujuh, hukuman yang mengandungi makna ibadah seperti kafarah. Yang ke-8, hak yang berdiri dengan sendiri. Mahkum alaihi. Mahkum alaihi adalah seseorang yang mana seruan atau pesan ilahi terkait dengan perbuatannya. Selain itu, para ulama juga menyebut mahkum alaihi dengan mukallaf. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kewajipan tidak berlaku pada 3 golongan, iaitu bagi orang yang tidur hingga terbangun, bagi kanak-kanak hingga dia akil baligh, mimpi janabat bagi orang gila hingga dia sedar, yakni sembuh. Jika seseorang telah mengalami mimpi janabat, maka beban taklif diberlakukan padanya kerana syarat taklif telah terpenuhi, iaitu mencapai usia akil baligh yang dikategorikan sebagai orang yang berakal.
Syarat-syarat sah taklif. Yang pertama, seseorang itu mampu dengan sendirinya atau dengan perantara dalam memahami seruan atau pesan taklif yang diarahkan kepadanya. Kedua, seseorang itu mampu membayangkan maknanya atau ukuran seruan yang disampaikan dan dia patuh dan tunduk melaksanakannya kerana tujuan taklif adalah ketaatan dan patuh. Ketiga, pembuat syariat memberlakukan syarat akil baligh bagi seorang mukallaf, iaitu perkara yang zahir dan boleh dikawal.